Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Anda bersama saya Lia Amira Anorigus. Tumpuan berita. 2 buah jambatan yang sedang dibina di Ulu Baram akan memudahkan urusan penduduk di sekitarnya sebaik ia siap tidak lama lagi. Jambatan pertama adalah untuk merentasi Sungai Moh dan jambatan kedua untuk merentasi Sungai Baram di Long Moh dan Long Selaan. Dalam pada itu, jalan ke Long Moh dan Long Selaan kini sedang dalam fasa pembaikan dan dijangka siap pada penghujung tahun ini. Projek-projek ini adalah di bawah selenggaraan Highland Development Agency HDA, sebuah agensi di bawah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah RIKODA yang dipertanggungjawab untuk melaksanakan projek pembinaan jalan, jambatan serta bekalan air bersih yang meliputi kawasan seluas 18,463 km persegi di Telang Usan dan Mulu. Sehubungan itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas telah hadir merasmikan jambatan Sungai Moh bersama Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala pada Rabu. Sementara itu, projek minyak dan gas bersepadu di negeri ini berdaya maju ekoran para pelabur berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak. Menurut syarikat pelabur dari Beijing, China, Beka Scientific Company Limited, pihaknya telah selesai melakukan penyiasatan tanah dan tinjauan laut dengan hasil kajian yang sangat memuaskan untuk meneruskan projek tersebut. Dalam satu kenyataan akhbar pada Rabu, syarikat itu memaklumkan telah memberi taklimat kepada Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mengenai pembangunan terkini cadangan projek minyak dan gas bersepadunya di Sarawak. Dalam kenyataan sama, Datuk Amar Awang Tengah berkata, projek tersebut selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dan beliau yakin bahawa Kerajaan Sarawak akan memudahkan cadangan tersebut. Beka dalam pada itu mengucapkan terima kasih kepada Datuk Amar Awang Tengah dan Kerajaan Sarawak di atas pelbagai bantuan dan nasihat yang diberikan. Beralih ke Miri, dengan masyarakat harus menghulurkan bantuan kepada golongan memerlukan tanpa mengira agama, bangsa maupun ideologi masing-masing. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu semangat membantu setiap lapisan masyarakat akan menyerlahkan perpaduan kaum di negeri ini sekaligus menjadikan Sarawak satu-satunya simbol keharmonian di Malaysia. Jelasnya, banyak pertubuhan bukan kerajaan NGO, persatuan keagamaan serta golongan dermawan telah menyahut seruan kerajaan dalam membantu golongan tidak berkemampuan, terutamanya ketika musim perayaan. Tambahnya, setiap tahun apabila tibanya hari kebesaran seperti Hari Wesak, Aidilfitri, Gawai, Tahun Baru Cina, Krismas maupun Deepavali, rakyat pelbagai kaum, agama dan budaya akan turut serta meraihkan bersama. Oleh itu, katanya ini merupakan cara hidup yang sangat istimewa dan ia telah mengukuhkan lagi semangat perpaduan, keharmonian dan muhibah antara masyarakat tempatan. Beliau berucap demikian dalam majlis sambutan perayaan Hari Wesak Anjuran Pertubuhan Dusun Kienpa Kayut Dharma Buddhis Society Miri pada Khamis. Di Kota Semarahan pula, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW komited dalam mengimbangi pembangunan luar bandar dengan bandar terutamanya di Sarawak. Timbalan Menterinya Datuk Rubiah Wang berkata kerajaan memahami kepentingan kesejahteraan rakyat di negeri ini dengan meningkatkan kemudahan asas di luar bandar. So untuk yang lain bagi saya bagi pihak kementerian masih lagi pun kata ingin memaklumkan bahawa kementerian kita komited dalam memastikan pembangunan luar bandar khususnya dilaksanakan dengan lebih baik, dengan lebih efektif melalui program-program dan aktiviti bukan saja pembangunan prasarana, malah juga dari sudut pembangunan insan dan juga pembangunan sosial dan ekonomi. Ahli Parlimen Kota Semarahan itu berkata demikian semasa sidang media sempena Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri anjurannya bertempat di Dewan Suara Kota Semarahan pada Khamis. Majlis tersebut telah dihadiri Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg serta div-div kenamaan yang lain. Sementara itu, Datuk Rubiah berkata dengan penambahan projek dan program yang dilaksanakan di luar bandar Sarawak, jurang antara bandar dengan luar bandar dapat dirapatkan. Dalam masa sama katanya lagi, ia dapat menjadikan persekitaran desa atau luar bandar di Sarawak lebih kondusif demi kesejahteraan masyarakat kawasan luar bandar supaya dapat menikmati kemudahan asas seperti kawasan bandar. Manakala hampir 5,000 orang daripada pelbagai lapisan masyarakat di sekitar Semarahan telah membanjiri Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Datuk Rubiah.
Hasil tinjauan wartawan UKAS mendapati rata-rata para pengunjung yang datang turut dihidangkan dengan pelbagai juadah makanan dan kuih-kuih sambil menikmati suasana rumah terbuka Hari Raya berkenaan. Masyarakat awam turut berpendapat amalan rumah terbuka mempunyai peranan penting dalam memupuk semangat perpaduan antara kaum di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya kepada yang Muslim dan yang non-Muslim boleh datang ramai-ramai ke rumah terbuka selamat Hari Raya Aidilfitri yang disediakan oleh tuan rumah kita yang berhormat Datuk Hajah Rubiah binti Wang di Dewan Suara Kota Samarahan. Jadi dijemput beramai-ramailah kita sampai petang tu di Dewan Suara Kota Samarahan. Tidak kira yang Muslim ataupun non-Muslim, Dayak, Iban, Cina dijemput dengan hati terbuka untuk datang ke Kota Samarahan. Selamat Hari Raya. Okey. Mewakili YB dan Hajah Rubiah binti Wang, Kepala Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dan juga Ahli Parlimen Kota Samarahan, mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga Kota Samarahan yang berkunjung ke rumah terbuka kami pada hari itu. Alhamdulillah, sasaran kami 7,000 orang, tetapi dalam kiraan kami bermula daripada pukul 9 pagi sehingga sekarang lebih daripada 8,000 ke 9,000 kita pun mengunjungi rumah terbuka kami pada hari itu. Dan apa yang kami harapkan dengan kunjungan tuan-tuan dan puan-puan pada hari itu dapat bersama-sama mengeratkan silaturahim sama kita, dan andai kata terdapat kesilapan di pihak kami, mohon maaf, kosong-kosong, maaf, hari raya, mohon maaf, zahir dan batin sama Hari Raya Aidilfitri. Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah itu kami berada di Dewan Suara sempena rumah terbuka Aidilfitri YB Datuk Hajah Rubiah binti Haji Wang, di mana Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah merangkap Ahli Parlimen B197 Kota Samarahan. Kami berada di situ dan rasa bersyukur bila keadaan program tu sedikit sebanyak ia menjalinkan silaturahim di antara pelbagai bangsa agama di peringkat kawasan Mawat waktu. Best lah, mendapat program satu bagus diteruskan. Ia adalah satu platform yang boleh dikatakan berjaya dan satu mesej yang sangat mantap untuk semua rakyat yang berada di kawasan Merauke. Siapa yang belum datang boleh datang di situ. Okey, best. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berhormat kita Datuk Hajah Rubiah yang tua. Okey, bye. Assalamualaikum. Paparan selanjutnya, golongan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK diseru untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan jati diri dalam mentadbir masyarakat awam. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, sebagai barisan pemimpin akar umbi, KMKK harus mempertingkatkan diri untuk menyantuni anak buah di kampung masing-masing. Tidak salah ketani walaupun di peringkat umur sebegini belajar, menambahkan ilmu pengetahuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ketani kan mencapai satu tahap menjadi seorang pemimpin yang disegani, digalati. Macam mana tu ketani kan sampai mencapai tahap menjadi seorang yang pemimpin yang digalati. Digalati bahasa ketani lah. Kalau digalati tu semua dalam itu tu. Hormat, disegani, disanjungi, dikasihi. Kalau digalati ni. Dalam perkataan ketani, limbangan galat itu segala-galanya dalam. Beliau berkata demikian semasa Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri anjuran Badan Kebajikan KMKK Islam Daerah Limbang di Limbang pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Hasbi yang juga Ahli Parlimen Limbang menyeru KMKK Islam khususnya yang menjadi pemimpin di kampung dan mukim untuk menggalakkan penganjuran aktiviti di rumah-rumah ibadat seperti masjid dan surau. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.